Malaysia dapat terus mencipta kejayaan dan kemajuan yang membanggakan menerusi rakyat yang mempunyai nilai moral dan etika kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik dan bertoleransi. Pada masa sama, mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kentang. Sehubungan itu, Wawasan Kemakmuran Bersama 2021-2030 yang akan dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad esok menjadi hala tuju kerajaan untuk fokus kepada merapatkan jurang pendapatan antara negeri, golongan yang kaya dengan miskin serta bandar dan luar. Ikuti laporan wartawan Faris Izzat Syahrudin. Ada yang struggling, ada yang masih mencari pekerjaan, ada yang kena buang kerja, ada yang cuba buat freelance job. Secara puratanya, harga kos barang tu agak tinggi. Sebagai seorang graduan yang bergaji bulanan 2,000 untuk terus kekal di bandar amatlah susah sebab dengan mengambil faktor transportationnya, mengambil faktor sewa rumah, mengambil faktor... Baik, itu antara keluhan orang ramai mengenai senario yang berlaku ketika ini. Yang kaya terus kaya, yang miskin semakin terhimpit. Menyedari hakikat itu, kerajaan komited untuk memastikan rakyat tidak lagi rasa terpinggir sekaligus secara bersama menikmati pembangunan dan kemajuan negara. Dalam kajian kita yang kita buat dalam menghasilkan kemakmuran bersama ini adalah lebih kurang 60% daripada jenis pekerjaan yang dihasilkan pada sepanjang dekad yang lalu ini sebenarnya adalah pekerjaan yang bernilai rendah, gaji lebih kurang RM2,000 ke bawah. Sebab tu kita dengar pun ada graduan-graduan kita yang berijazah tapi kerja dengan pendapat jenis pekerjaan yang lebih rendah dan gaji yang rendah. Jadi masalah itu pada struktur ekonomi kita sendiri. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dalam satu kenyataan mengakui ekonomi negara perlu distruktur semula ke arah yang lebih progresif, berpastikan penggunaan teknologi tinggi, inovasi, penyelidikan dan pembangunan R&D. Tumpuan akan diberi kepada sumber pertumbuhan ekonomi baharu, merangkumi ekonomi digital, industri aero angkasa, pertanian pintar dan perkhidmatan sokongan untuk revolusi perindustrian 4.0. Semasa sesi sidang media selepas mesyuarat khas Jemaah Menteri mengenai WKB 2030, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad komited untuk meningkatkan pendapatan golongan pekerja. Kita perlu tingkatkan pendapatan mereka, tapi bukan dengan cara naikkan gaji. Kita perlu tingkatkan keupayaan pekerja-pekerja kita supaya mereka akan jadi lebih produktif kalau mereka berada di tempat yang sama, ataupun kita memberi training kepada mereka supaya mereka mempunyai kebolehan yang lebih, kecekapan yang lebih dan boleh membuat kerja yang lebih canggih. Bila adanya satu rasa yang baru macam ni, opportunity akan ada dan yang miskin kita akan tak ada masalah kemiskinan negara. Bila miskin, dia tak ada pekerjaan, itu akan menimbulkan isu-isu seperti jenayah. Itu adalah the steps towards reducing negative impact kepada masyarakat. Sebenarnya mungkin kita boleh fikirkan apa yang kita boleh tengok sumber yang ada betul-betul dalam setiap negeri itu yang kita boleh manfaatkan untuk kita tingkatkan ataupun kurangkan gap antara negeri-negeri tersebut. Untuk kita tak ketinggalan ke belakang, kita kena add on, kita kena belajar kemahiran baru supaya kita sama seiring dengan teknologi semasa. WKB 2030 adalah dasar ekonomi dan pembangunan baharu negara yang meneruskan perancangan sebelum ini di bawah Wawasan 2020. Wawasan itu adalah usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang berterusan membangun secara mapan seiring pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rantaian kelas, kaum dan geografi sehingga mewujudkan keharmonian dan kestabilan dalam kalangan rakyat menjelang 2030. Faris Izzat Syahrudin, RTM.